Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya Ustazah Farah. Sambungan daripada untuk subjek Bahasa Melayu lah. Sambungan untuk hari ini iaitu masih lagi dengan topik ulang kaji. Okey. Kita nak buat flashback dia apa yang kita belajar pada sepanjang sesi pembelajaran di sekolah dan juga PDPR lah. Okey. Hari tu last habis kelas Google Meet hari tu dengan ayat majmuk. Okey. So hari ni kita nak sambung balik bandingan semacam, iaitu boleh buka buku teks awak muka surat 17. Okey, boleh tengok kat sini info bahasa. Okey, bandingan semacam ialah sejenis bahasa kiasan yang menunjukkan sifat dan keadaan seseorang atau sesuatu benda secara perbandingan. Bandingan semacam biasanya menggunakan bahasa macam seperti bagai, umpama, bak dan laksana. Okey. Bandingan semacam ni ialah sejenis bahasa kiasan. Dia nak tuju pada sifat atau keadaan seseorang atau benda. Nak banding lah. Okey. Seperti biasa awak tengok contoh dalam buku teks ni. Okey, indah seperti maligai, lembut bak sutera. Yang ketiga, rajin macam semut. Okey. Manis macam madu. Yang keempat, dan yang kelima, yang ni masam seperti cuka. Dan juga yang keenam, pahit bagai empedu. Okey, kalau awak perasan kat sini. Okey. Dia ada perkataan seperti bak. Okey. Macam. Ni macam. Seperti. Dan juga bagai. Okey. Dia nak yang bandingan semacam ni ialah bahasa kiasan. Maksudnya indah ni. Indah seperti apa? So dia bagi perumpamaan. Dia nak samakan indah ni macam maligai. Sama juga dengan lembut ni. So dia nak cakap lembut bak sutera. Sutera kan lembut kan. Dia nak buat macam perbandingan. So rajin. Kalau rajin macam siapa? Macam semut. Ni. Okey, kalau manis. Apa yang rasa manis? So dia bagi perbandingan dengan madu. Manis macam madu. Kalau masam seperti apa? Cuka ni rasa masam kan? So dia buat perbandingan seperti cuka. Dan last sekali ialah pahit. Ni dia nak cakap empedu ni rasanya pahit. Tapi dia nak buat perbandingan. Dia nak cakap kuih ni. Rasa masam dan juga rasa pahit. Okey. Lepas tu kat sini dia nak cakap Makcik Ani ni Makcik Aini ni rajin. Macam semut. Okey. Kita pergi pada yang seterusnya. Boleh muka surat 17. Ni dia nak cerita pasal penjodoh bilangan. Ni, jodoh bilangan. Okey, kita tengok info bahasa kat bawah ni. Penjodoh bilangan. Maksud penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan bersama dengan kata bilangan untuk membilang sesuatu seperti benda, haiwan,
tempat dan lain-lain. Contoh dia sepasang kasut, kaki cendawan, dua bentuk kerongsang. So penjodoh bilangan. Ada dibagi contoh kat sini naskah. Naskah sesuai novel ataupun surat khabar. Okey. Kalau kotak. Kotak sesuai dengan apa? Sebuah. Kalau nampak perasan kat sini ni ada contoh lain. Okey. Ni sebuah. Alamak. Okey, ni sebuah sebentuk. Diguna dengan perkataan cincin. Ni sekaki diguna dengan payung. Yang sesuai lah. Urat gelang. Okey. Okey, kata nama am. Muka surat 18 tu kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Ustazah dah terangkan pada minggu lepas. Okey, kita boleh cepatkan sikit kat sini. Okey, yang seterusnya kita pergi pada muka surat 25 iaitu perumpamaan. Okey, perumpamaan. Perumpamaan lebih kurang kepada peribahasa. Bagai isi dengan kuku. Okey. Muka surat 26 kata kerja aktif transitif. Okey, boleh tengok info bahasa kat bawah tu. Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang mesti disertai oleh objek. Maksudnya dalam kata kerja aktif transitif ni ada objek. Contoh membaca buku, mengelap meja, menyapu sampah. Maksudnya dia buat benda yang dia buat. Tu kata kerja aktif transitif. Okey. Kita pergi pada tajuk yang seterusnya iaitu ayat suruhan. Muka surat, buku teks muka surat 27. Okey, ayat suruhan. Dalam ayat ni, dalam dialog ni ada ayat suruhan. So kita tengok info bahasa kat sini. Ayat suruhan ialah ayat untuk memberi arahan atau memerintah seseorang. Maksudnya kat sini kita nak beri arahan. Ayat suruhan yang macam mana yang sesuai kita nak bagi arahan pada seseorang. Okey, kita ada belajar. Okey, yang seterusnya ialah muka surat 28 iaitu kosakata. Kosakata ni menara gading, pelbagai bangsa, juadah, nasi kerabu, tosai, menikmati, bergotong royong dan juga terharu. Ni ialah kosakata. Okey. Kita pergi pada pembayang maksud dan maksud pantun. Pembayang maksud boleh tengok pada muka surat 30 ni. Ni pantun ni. Ustazah ada ajar dulu pembayang maksud dan juga maksud. Okey, kata kerja pasif boleh buka buku teks muka surat 31. Okey, tengok info bahasa kat bawah ni. Apa yang dimaksudkan dengan kata kerja pasif? Kata kerja pasif ialah kata kerja hasil daripada proses perubahan ayat aktif menjadi pasif. Ayat aktif tadi yang ada tu ditukar kepada ayat pasif di. Contoh kat sini diambil. Maksudnya ayat tu akan jadi mengambil. Ayat asal daripada ayat aktif tu ialah mengambil. Okey. Saya tulis kat sini contoh dia.
mengambil. So kalau kita tukar ayat aktif tadi, Yahya mengambil payung itu. Dia tukar. So bila nak jadikan ayat tu jadi pasif, so dia tukar. Subjek tu duduk belakang, objek duduk depan. Payung itu diambil oleh Yahya. Diambil, dia tukar. Mengambil tadi jadi diambil. Okey. Yang ni dibawa. Ayat aktif dia membawa. Maksudnya, ni siapa yang membawa ni? Yahya membawa 2 kaki payung. So, dia tukar jadi ayat pasif. 2 kaki payung dibawa oleh Yahya. Ni pun sama. Memberi. Okey, ditukar diberikan. Memberikan. Okey. Kita sambung pada kata adjektif sifat, iaitu pada muka surat 32, buku teks awak tu. Kata, tengok info bahasa kat bawah ni. Kata adjektif sifat ialah kata yang menerangkan sifat sesuatu. Contoh, kasar, wangi, halus. So, dekat sini ada lagi contoh lain. Dia berkaitan dengan sifat ni. Kata adjektif sifat. Luas, kukuh, jernih, sejuk, empuk, lembut, ligat. Kata adjektif sifat. Okey. Boleh tengok buku teks muka surat 33 berkaitan dengan pesanan. Sekejap ya. Pesanan awak boleh baca juga dialog tu. Okey. Pesanan, beberapa pesanan awak boleh baca dalam dialog ni. Lepas tu pergi kepada isi tersurat. Cuba ingat balik isi-isi tersurat yang kita pernah belajar dulu. Okey. Ni ada kita buat jawapan dia. Boleh cek buku teks awak. Okey, yang seterusnya ialah kata adjektif warna. Boleh buka buku teks muka surat 37. Okey, tadi kata adjektif sifat, sekarang kita nak tengok kata adjektif warna yang berkaitan dengan warna. Warna biru, hijau, okey. Boleh tengok kat sini info bahasa. Kata adjektif warna ialah perkataan yang membawa pengertian warna pada sesuatu objek. Contoh biru, merah, hijau, jingga, putih dan warna-warna yang lain yang adalah. Okey. Dia nak nyatakan warna yang ada. Contoh rak buku ni warna apa? Rak buku jenis ni warna apa? Rak buku bahasa Melayu warna apa? Okey. Berkaitan dengan warna. So, buka buku teks muka surat 38. Okey, berkaitan dengan kata adjektif ukuran. Yang mana panjang, nipis, pendek, tinggi. Ni. Tebal, renek. Okay, kata adjektif ukuran ialah kata yang menerangkan ukuran sesuatu. Kata nama seperti tebal, luas, panjang dan lain-lain. Okey. Seterusnya. Okey, yang tadi ni lah. Yang saya cakap kata kerja aktif, transitif dan juga kata kerja
pasif. Yang mana tukar ayat aktif tukar kepada ayat pasif. Contoh tadi mengemas, dikemas, disusun, menyusun, disuap, menyuap, tersenyum. Okey. Yang seterusnya iaitu muka surat. Ni awak boleh bacalah. Muka surat 44 berkaitan dengan ayat permintaan. Okey, muka surat 44 ayat permintaan. Tadi kita belajar pasal ayat suruhan. Sekarang ayat permintaan. Kalau ayat suruh menyuruh orang, kalau ayat permintaan minta. Macam minta, perkataan biasa kita guna ialah tolong, harap, ya ibu, baiklah. Okey, permintaan, kena meminta. Okey. Boleh tengok buku teks muka surat 45 berkaitan isi tersirat dan juga isi tersurat. Yang mana isi tersirat dia dan yang ni isi tersirat dalam petikan ni awak boleh baca. Kita pernah belajar. Okey, soalan pemahaman. Cara nak jawab soalan pemahaman macam mana? Kena baca petikan dulu baru ada jawapan dia dalam ni. Okey. Ciri-ciri pantun. Muka surat 47 ni. Rima akhir. Okey, boleh tengok info bahasa kat sini. Rima ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Dan jeda ialah hentian di tengah baris pantun dalam pantun kedua di atas. Yang mana jeda ditandai sebagai lambang. Ingat lagi tak kita belajar ada ustazah tunjuk dekat papan putih berkenaan dengan pantun jeda rima akhir. Okey, muka surat 48. Kutip muka surat 48. Boleh tengok ni kat sini kata adjektif bentuk. Kita dah belajar kata adjektif banyak tadi. Sifat, kata adjektif warna, kata adjektif ukuran. So yang keempat ni kata adjektif bentuk. Okey, sama ada bentuk segitiga, silinder, bulat, segi empat sama, segi empat tepat, panjang. Okey, kata adjektif bentuk ialah perkataan yang membawa maksud rupa bentuk sesuatu benda. Contoh bulat, silinder, lonjong, segitiga. Dia nak tuju bentuk sesuatu benda. Contoh pintu ni bentuk apa? Segi empat tepat, segi empat sama. Contoh. Okey, pinggan berbentuk apa? Pinggan berbentuk bulat. Okey. Yang seterusnya boleh tengok pada muka surat 50. Kutip sawak muka surat 50. Okey, idea utama ada ustazah terangkan masa PDPR, dalam video PDPR tu. Awak boleh cari balik dalam video tu apa yang ustazah explainkan pasal idea utama. Berkenaan dalam ni, kalau dalam petikan ni berkenaan idea utama berkenaan menu seimbang. Okey. Yang mana kita akan jumpa dalam catatan juga. Apa idea utama dia. Okey. Okey, ni berkenaan pantun, format pantun, baris ada 4 baris pantun. Ada 4 baris. Ni setiap ni orang panggil rangkap. Rangkap pertama, rangkap kedua, ketiga, keempat. Awak kena ingat balik pantun macam mana. Kalau ni kita panggil baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan juga keempat. Kalau ni kita panggil rangkap.
Ustazah selalu sebut dalam kelas. Rangkap pertama, rangkap kedua, perenggan pertama, perenggan kedua. Sama juga dengan pantun ni. Rangkap pertama, rangkap kedua, baris pertama, baris kedua. Okey. So, yang seterusnya boleh tengok kata adjektif waktu. Ada 5 dah kata adjektif. Dah jumpa 5 dah tadi. Kata adjektif sifat, warna, ukuran, bentuk dan juga waktu. Waktu ni, kata adjektif waktu ni berkaitan dengan masa. Pagi, petang, perlahan, lambat, awal, cepat. Tu berkaitan dengan masa. Okey. Boleh tengok dalam petikan ni. Dia dah buat carta. Yang mana kata adjektif waktu ni ada mengikut perenggan. Dia dah buat dah. So kat sini boleh tengok perenggan pertama ada. Tengok yang tulisan merah ni, petang dan juga pagi. Perenggan kedua ni perenggan. Ni perenggan pertama, ni perenggan kedua. So perenggan kedua ni boleh tengok ada apa? Perlahan dan juga pantas ni. Perlahan dan juga pantas. Okey, perenggan ketiga awal. Okey. Yang ni apa jawapan dia? Ni jumpa dah. Lewat. So jawapan dia kat sini. So saya tulis kat bawah ni. Lewat. Okey, kalau perenggan keempat. Ni perenggan keempat. Yang tadi ni perenggan ketiga. Okey, perenggan keempat baris pertama. Waktu senaman singkat sahaja tetapi warga sekolah tetap berpeluh. Jantung aktif mengempam darah dengan lajunya ke seluruh anggota badan. Badan akan segar dan cergas lepas bersenam aerobik. Murid-murid juga dapat menumpukan perhatian dengan lebih baik. Mana kata adjektif waktu? Singkat. So jawapan dia kat sini saya tulis kat tepi ni. Singkat. Okey, jantung aktif mengempam darah dengan lajunya ke seluruh. Ni laju. Jawapan dia kat sini ialah okey, laju. Ni berkaitan dengan waktu. Awal, lambat, singkat, laju, cepat, perlahan. Okey. Kita tengok ke surat 54. Itu berkaitan dengan kata hubung. Okey, nak tahu kata hubung ni boleh tengok maksud kat sini, info bahasa ni. Kata hubung ialah perkataan yang menggabungkan dua binaan ayat, contoh dan, sambil, kerana, atau. Okey, Ustazah ada tunjuk dekat video dan juga Google Meet. Yang mana kita guna bila kita nak bina ayat. Daripada ayat tunggal tu kita nak jadikan dia ayat majmuk. So kita menggunakan kata hubung ni lah. Ni lah kata hubung. Okey, so kat sini boleh tengok kata hubung. Okey, cantik dan sehat. Okey, perenggan pertama ni. Hana ditemani oleh ayahnya ke klinik pergigian Dr. Huda untuk membuat pemeriksaan gigi. Okey, sambungan balik. Hana keluar dari kereta lalu. Ni kata hubung ni. Berjalan bersama dengan ayahnya ke klinik. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Okey, ni kata hubung dia sambil. Okey, doktor memeriksa gigi Hana di dalam bilik rawatan. Ayahnya menunggu di luar bilik rawatan tempat kosong membaca surat khabar. Agak-agak apa kata hubung yang sesuai kita nak letak? Okey.
ayahnya menunggu di luar bilik rawatan. Tempat kosong membaca surat khabar. So jawapan dia kat sini ialah, kita warnakan warna merah. Sambil. Okey, ayahnya menunggu di luar bilik rawatan sambil membaca surat khabar ni. Okey. Gigi Hana bersih, gigi Hana cantik. Gigi Hana bersih dan cantik. Ni ayat tunggal ni. Ayat tunggal pertama, ayat tunggal kedua. So dia gabungkan jadi ayat majmuk. Gigi Hana bersih dan cantik. Ada dua ni tadi. Bersih dan cantik, dia guna kata hubung. Okey, doktor memuji Hana. Okey, ayat tunggal yang pertama. Hana menjaga giginya dengan baik. Ayat tunggal yang kedua. So ayat majmuk macam mana kita nak buat dekat sini? So jawapan dia saya tulis kat sini Doktor memuji Hana. So kita nak guna kata hubung kerana dia ambil kat sini. Dia menjaga giginya dengan baik. Okey. Nampak comot sikit Ustazah contoh kat sini. So nak bagi awak faham lah. So ni ayat majmuk dia. Doktor memuji Hana kerana. So kita guna kata hubung kerana dia menjaga giginya dengan baik. Sejadilah satu ayat yang panjang. Okey. Okey, yang seterusnya boleh tengok muka surat 55 ni, buku teks. Aktifkan diri, mendengar dan juga bertutur. Ni dia nak respon dengan membuat tafsiran dengan pesanan juga. Okey. Esok saya tunggu kamu di rumah saya. Esok kita berjalan kaki bersama-sama ke sekolah. So Nageswari jawab, baiklah Someh. Sambil berjalan dapatlah kita berpeluh. Kita berdua sahaja, dia tanya. Tolong ajak Hana sekali. So dia nak ajak Hana. So pergilah rumah Hana. Okey. Siapa ni? Nageswari pergi rumah Hana. Hana, Someh berpesan supaya tempat kosong. Okey, baiklah. Jika kita berjalan kaki ke sekolah, kita akan tempat kosong. Okey, so dia minta kita tunggu di rumahnya. Apa Hana akan jawab? So kita bincang kat sini. Okey. Jawapan yang tepat dia ialah, okey, macam mana murid nak beri respon dengan membuat tafsiran terhadap pesanan. Okey, kita tengok rujuk daripada dialog atas ni juga. Okey. Okey, Hana, Someh berpesan supaya dia pesan apa? Supaya ni jawapan dia. Kita berjalan kaki bersama-sama ke sekolah. Terus sambung lagi, kita akan mengeluarkan peluh dan ini akan menjadikan badan kita sihat dan cergas. Tu jawapan dia kat sini. Okey. Okey, saya tulislah kat sini jawapan dia kat sini. Saya tulis dia panjang sikit jawapan dia. Okey, sorry. Jawapan dia kat sini tadi ialah jawapan yang ni. Anak,
Somel berpesan supaya kita berjalan kaki bersama-sama ke sekolah. So, salin balik jawapan ni kat sini. Okay. So, dia jawab macam mana? Baiklah, jika kita berjalan kaki ke sekolah, kita akan... ni jawapan tadi. Ustazah dah beritahu jawapan awal. Silap pula jawapan duduk kat sini. Okay. Hana jawab. Kita akan mengeluarkan peluh. Dan ini akan menjadikan badan kita sihat dan cergas. Awak sambunglah latih. Dan okay, saya sambung kat sini tau. Tak muat ni. Menjadikan badan kita sihat dan cergas. Okay, nampak comot sikit. Saya tulis pakai ni je. Tak cantik sikit. Okay, so nanti awak tengoklah jawapan. Awak salinlah jawapan sikit dekat buku teks awak tu. Okay. So, apa jawapan yang dekat bawah ni? Ni dekat sini. Yang ni saya sambung kat sini. Okay, Hana tanya. Di manakah harus kita menunggu Somel? So ni lagi Suari balas. Dia minta kita tunggu di rumahnya. Okay. Itulah jawapan dia. So kita sambung lagi. Ni idea sampingan dan idea utama. So awak dah tahu dah. Ustazah dah explain sebelum ni. Dah boleh tulis kat sini. Okay, cari dalam petikan ni. Ada dalam petikan ni. Masukkan jawapan kat bawah ni. Okay. Yang ni aktiviti menulis untuk menyusun dan juga mencatat maklumat yang bermakna. Okay, muka surat 57 ni. Dia ada bagi sebelum, semasa dan juga selepas. Jawapan dia semua ada dalam petikan. Awak boleh salin. Tulis dekat buku teks awak jawapan dia kat sini. Okay. Ke surat 58 ialah kata sendi nama. Okay, boleh tengok info bahasa kat bawah ni. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama atau menerangkan kata nama atau frasa nama tersebut. So, dia duduk dekat depan. Ni dia bagi contoh ni. Tengok, berkemas sambil bersenam. Ada dialog dalam ni. Okay, nampak tak? Ni kata sendi di. Hana di dalam biliknya, dia hendak mengemas meja belajarnya. Kalau yang kedua ni, dari dan juga daripada. Ni ialah kata sendi nama.
Hana mengambil alat tulis dari atas meja dan di dalam laci. Alat tulis di atas meja lebih banyak daripada alat tulis di dalam laci. Yang ketiga, dia guna di dengan ke. Hana meletakkan barang-barang itu di bawah meja. Dia membuang barangan yang buruk ke dalam baku sampah. Okey, dan seterusnya. Ke dan juga kepada. Ibu Hana. Apa jawapan tempat kosong kat situ? Okey, beliau memberikan tempat kosong juga. So, jawapan dia kat sini, Ibu Hana. Nanti Ustazah baca jawapan dia, awak tulis dekat buku teks awak tu. Ibu Hana masuk ke dalam bilik Hana. Kat sini. So, jawapan dia saya tulis kat bawah ni. Masuk ke. Tu kata sendi nama guna ke. Ke dalam bilik Hana. Tu jawapan dia. Beliau memberikan. So, sini nokta. Beliau memberikan ni, dia pegang apa ni? Dia pegang kain. So, jawapan dia selai kain. Kepada Hana. Okey, yang kat sini pada dengan di ni awak buat jawapan dia. Tulis dalam buku awak ni. Okey. So, jawapan lain yang dekat sini pada ni. Kalau Ustazah buat macam ni je. Ayat ringkas je. Okey. Hana mengelap habuk ada mejanya. Ni ayat salah, ayat ringkas. Okey. Yang ni di. Okey. So, jawapan ni saya tulis kat sini tak muat. Oh, sorry. Tulis kat bawah ni. Saya guna phone je. Sebab tu tulisan tak apa cantik sikit. Okey, jawapan Ustazah kat sini ialah dia. Ataupun awak nak guna Hana, boleh juga. Dia menyusun dia menyusun buku-buku. Okey, kejap. Saya tulis balik. Aduh, Sekejap, Saya buat jawapan kat sini. Dia menyusun buku-buku dengan kemasnya di bahagian sudut meja. Ni jawapan Ustazah lah. Okey. Kalau awak ada jawapan lain pun awak boleh tulis. Tak semestinya jawapan Ustazah ni betul. Maksudnya tak semestinya jawapan Ustazah ni awak kena ikut 100%, tak. Awak buatlah
bina ayat sendiri lebih baiklah. Ni Ustazah bagi contoh ayat yang Ustazah buatlah. Okey. Yang seterusnya boleh rujuk buku teks muka surat 59. Okey, berkenaan dengan kata arah. Kata arah. Okey, tengok info bahasa kat bawah ni. Apa yang dimaksudkan dengan kata arah? Kata arah ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan kedudukan, hala atau jurusan. Kata arah biasanya didahului dengan kata sendi nama. Kata sendi nama yang kita belajar tadilah di tu. Okey. Contoh atas, bawah, tepi, hadapan. So dia ada di bawah, di hadapan, di bawah, di tepi, hadapan, di belakang. Tu ialah kata arah yang menunjukkan arah sesuatu tempat lah. Okey. Kedudukan. Okey, kat sini dialog petikan tentang menjaga kebersihan almari baju di hadapan almari, di sebelah pintu, dari dalam almari. Awak boleh tengok gambar rajah ni, tulisan-tulisan merah ni, boleh rujuk. Okey, kita baca. Yahya berdiri di hadapan almari bajunya. Almari itu di sebelah pintu. Yang ni. Dia hendak mengemas almari bajunya. Okey. Perenggan kedua, mula-mula Yahya membuang habuk di belakang almari dengan penyapu bulu ayam. Kemudian dia mengeluarkan semua pakaian dari dalam almarinya. Yang ni. Dia menyusun pakaian itu di atas katil. Ni. Katil itu letaknya di tepi almari. Okey, katil duduk dekat tepi almari. Okey, perenggan ketiga, apabila almari itu telah kosong, Yahya akan mengelap setiap tingkap di dalam almari. Dia mengelap dari bahagian tempat kosong hinggalah ke bahagian tempat kosong. Dia juga mengelap bahagian tempat kosong. Okey, kita isi. Saya baca dulu. Apabila almarinya telah bersih, Yahya akan memasukkan pakaian ke dalam almari. So, kita pergi balik pada tempat kosong ni. Okey. Dia mengelap dari bahagian tempat kosong hinggalah ke bahagian. Okey, so jawapan dia kat sini ialah okey, kejap. Jawapan dia kat sini ialah atas. Okey, dia mengelap dari bahagian atas hinggalah ke bahagian bawah. Okey. Yang ni dia juga mengelap. Okey, kita padam dulu. Okey. Dia juga mengelap bahagian bahagian apa? Ni. Luar almari. Sekejap. Okey, so jawapan dia kat sini Ustaz tulis bawah tau, tak muat ni. Luar almari. Itulah jawapan dia. Luar almari. Okey. Ini ialah merupakan kata arah. Berkaitan dengan kata sendi nama yang dia kena ada perkataan-perkataan ni dulu baru ada. Selepas dia ada kata arah. Okey. Ni dia combine ni. Kata sendi nama dan kata arah. Boleh rujuk. Yang tadi. Okey, ni muka surat 60 ni. Mari ikut arahan. Awak kena murid mestilah mengenal pasti kata sendi nama dan kata arah dengan mengikut arah yang dibacakan. Yang dibacakan dalam petikan lah. Okey, awak cari mana? Sorry. Alamak, dah terkeluar pula. Kejap ulang balik. Okey. Awak kena cari mana kata sendi nama dan mana juga kata arah. Nanti awak gariskan je.
Ni gariskan je dengan pensel awak. So contoh Ustazah beri macam mana nak garis. Ni, ke kiri, ke kanan, okey, ke belakang. Ni ke ni kata sendi nama. Ni, okey. Okey, kiri, kanan. Ni adalah kata arah belakang. Yang lain ni awak garis. Okey, yang seterusnya muka surat, buku teks muka surat 61. Ni awak boleh jawab sendiri. So latihan awak hari ni ialah salin semula, petikan dan juga soalan dan juga buat jawapan terus dalam buku tulis awak, buku garis 2 awak. Inilah kerja awak hari ni. Okey. Yang ni tak ada apa, yang ni hanya cara bermain. Kalau awak nak praktikkan kat rumah, awak boleh bermain lah bersama ahli keluarga awak yang ada. Okey. So latihan untuk kelas kita pada hari ni ialah ni, salin semula. Saya nak awak salin start daripada arahan ni. Ni arahan. Jangan lupa tarikh, hari. Buku tulis awak lah. Dan juga tarikh. Jangan lupa. Okey, lepas tu ada sini buku teks. Muka surat berapa? Okey, muka surat 61. So kena garis. Okey, buat tulis arahan. Lepas tu salin ni. Salin ikut perenggan dia, ikut baris dia. Lepas tu salin soalan dan buat jawapan terus dalam buku awak ni. 5 soalan. Jawapan pun kena ada 5. So jawapan dia semua ada dalam petikan. Okey, nanti hantar dekat Telegram Ustazah. Lepas tu Ustazah akan check. InsyaAllah hari Ahad tu Ustazah baru boleh bagi dekat awak lepas check. InsyaAllah lah. Kadang ada tak sempat kan. Kadang sempat hantar, kadang tak sempat. InsyaAllah. Okey. Okey, sekian saja untuk kelas pada hari ini. Terima kasih. Okey. Semoga dipermudahkan untuk jawab ujian. Okey. Ada apa-apa pertanyaan boleh terus PM saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kelas akan datang. Bye.